Betul-betul dia jadi cacat. Ini kalau kantoi dengan Pak Gad ni memang mati aku. Tapi dapat parking. Kau tahu kereta hitam aku ni betul-betul dapat parking. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral di TV9 setiap malam. Pantas padu padat pendek aja 10 minit. Yang penting penuh dengan info. Yang penting sekali ialah bermanfaat. Okey, bersama dengan saya yang berbahagia Ustaz Zarifi. Dalam kehidupan kita sebagai manusia nak tanya Ustaz kan, banyak orang tanya dalam kehidupan manusia tu memang ada hak Ustaz kan? Betul. Jadi maknanya hak manusia ni tidak boleh dinafikan oleh sesiapa saja. Benar. Maknanya individu-individu tu kalau dikatakan ini hak dia, maknanya orang tidak boleh mempertikaikan kalau itu hak dia ya. Ya. Tetapi bagaimana pula Ustaz kalau kita tengok hak di antara orang normal dan orang OKU? Orang kelainan upaya OKU, mereka juga perlu diberikan hak. Mereka ada hak. Yang pertama hak untuk hidup. Yang kedua hak untuk beragama. Yang ketiga hak untuk disantuni. Jadi maknanya ini perkara-perkara yang kita mesti bawa dalam kehidupan kita. Kerana itu ada satu cerita. Baginda Rasulullah SAW pada satu ketika Nabi sedang melayani pembesar Quraisy pada waktu itu yang datang berkunjung bertemu Rasulullah. Seorang sahabat Nabi yang beliau OKU penglihatan, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ilmu kepada dia. Pada waktu itu Nabi sedang melayani pembesar Quraisy. Jadi pada waktu itu respon baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpaling dan muka baginda Nabi seperti masam sedikit. Seperti macam tak selesa lah kerana Nabi sedang berkomunikasi dengan pembesar Quraisy. Bila jadi begitu, Datuk, para penonton, turunlah ayat ataupun surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi terkhilaf sedikit, kerana Nabi bermuka masam dan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum tadi yang datang bertemu dengan Rasulullah. Jadi ayat ini memberikan teguran kepada Rasulullah dan selepas itu Datuk dan para penonton dalam riwayat menyatakan Nabi terus memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum tadi. Ya, kerana apa? Kerana ayat dalam surah Abasa tadi. Mana ringkasnya ayat ini mengajar kita Islam 1400 tahun dahulu telah mengajar kepada kita untuk memberikan hak kepada sahabat-sahabat OKU. Dan tanggungjawab sebagai satu keluarga, khasnya ibu bapa yang mendapat anak-anak OKU ni, tanggungjawab yang macam mana harus diberikan kepada mereka? Saya Alhamdulillah bersama isteri Allah Ta'ala kurniakan kepada kami seorang anak istimewa. Anak kedua kami, Muhammad Anas Amini, sekarang usianya sudah 11 tahun. Jadi betul Datuk, mula-mula bila lahir Anas, kami tak pernah jangka kami akan dapat anugerah anak istimewa ni. Memang down Datuk pada permulaannya. Permulaan down? Saya down Datuk. Ya, sebagai manusia kita. Betul. Okay. Menangis. Mula-mula nak terima tu, ya Allah kenapa aku? Dalam ramai-ramai orang ni kenapa aku? Tapi Alhamdulillah dengan berkat kekuatan isteri, kekuatan mak ayah termasuk mertua, adik-beradik, Alhamdulillah akhirnya kita bangkit. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama sekali tentulah kita memberikan masa yang lebih kepada anak istimewa kita ini. Janganlah kita tidak ambil cakna perkara ini. Kerana jadual rutin untuk kita kemaskini sudut kesihatan ini satu keutamaan. Itu nombor satu. Yang kedua, kita mesti juga memberikan perhatian khusus kepada pembelajaran ataupun aspek penghayatan agama. Contoh Datuk, contoh. Anak saya Anas, dia tak boleh bercakap. Dia hanya boleh sebut ibu saja. Ibu saja. Jadi apa yang saya buat? Saya tahu Anas tak boleh baca Quran. Tetapi Alhamdulillah, saya semak rupa-rupanya ada sebuah yayasan yang mereka ini buat pengajian Al-Quran kepada anak-anak istimewa. Jadi macam mana dia buat? Anak kami ni belajar Al-Quran dengan pendengaran. Diulang ayat, diulang dan seterusnya dia buat macam game sikit tu. Ada macam puzzle, pelekat-pelekat ayat tadi kan. Jadi akhirnya dengan metodologi pembelajaran Al-Quran begitu, Alhamdulillah anak saya boleh mengenal 3 qul. Tapi sebenarnya kan kita ambil mudah. Kalau kita ada ni, kita hantar je lah dekat pusat penjagaan saja, Ustaz. Kenapa kita nak susah payah nak jaga? Anak-anak istimewa bukan makhluk yang rosak. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita
masuk dalam rumah kita sebagai amanah. Maknanya, nanti Allah Ta'ala akan tanya, hei Zarifi, diberikan kepada kamu anak istimewa. Kamu jaga betul-betul ataupun tidak anak istimewa ini? Satu. Yang kedua, anak-anak ni sebenarnya inilah yang memberikan keberkatan dalam hidup kita. Pernah tak Ustaz ataupun perlu atau tidak orang-orang di luar sana yang mendapat anak-anak istimewa ini berasa malu kepada masyarakat? Tak perlu malu kerana apa? Kita anggaplah ini hadiah daripada Allah. Dan pada masa yang sama, Datuk, soalan yang penting, saya nak rayu juga kepada masyarakat. Marilah kita memberikan sokongan kepada ibu bapa yang dikurniakan anak istimewa. Sebagai contoh, Datuk, kan, apa yang kami buat, kami tak pernah simpan Anas dalam rumah. Ke mana-mana tempat kami pergi, ke pasar raya ke masjid ke surau ke mana-mana ke, kami bawa Anas. Jadi, apabila kita berada di tempat publik, contoh kita makan di restoran. Jadi apabila insan sekeliling tadi, dia memberikan cukup, dia bagi eye contact sebagai sokongan kepada kami, itu sudah memadai, memberi kekuatan kepada kami. Jadi jangan kita menghina, dan yang paling penting bagi kita yang ada anak istimewa, jangan kita perapkan anak kita dalam rumah. Datuk, para penonton sekalian, kita tak tahu amalan mana yang pimpin kita masuk syurga. Dengan kita khidmat kepada anak istimewa yang Allah anugerahkan kepada kita, mudah-mudahanlah ini jadi asbab dia pimpin kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula kalau Ustaz tengok ada orang yang dalam zaman media sosial sekarang ni, dia melihat kadang-kadang OKU ni cuba membuat sesuatu untuk diri mereka, mereka ada yang menghina, Ustaz. Media sosial pada hari ini kita perlu berhati-hati. Kerana apa? Dia boleh jadi jariah dosa. Tak pasal-pasal ia mengundang dosa dalam akaun amalan kita. Kerana itu dalam satu riwayat hadis, ada seorang wanita ini, dia amalannya bagus. Amalannya, semayangnya, puasanya lengkap, alhamdulillah. Tapi satu je perangai tak elok dia, mulutnya mulut laser. Nabi kata wanita ini ahli neraka. Dan lebih parah lagi hari ini, para penonton, mulut kita ini bukan setakat mulut yang ini, tetapi tangan, jari, jemari pun sudah boleh jadi mulut. Jadi yang kita bimbang ialah secara kita tak sedar, sebenarnya kita telah mengundang dosa dalam hidup kita. Jadi saya rasa penting jaga adab di media sosial. Dan yang paling penting, Datuk, poin penting juga, apabila kita sebut sebagai hak OKU, contoh tempat letak kenderaan, ada tertera, apa kita kata, lambang OKU kat situ. Dia parking juga. Kemudian tandas khas untuk OKU. Dia masuk juga. Ini mana sensitiviti kita? Tapi okey, Ustaz, kalau katakan contohnya tandas OKU. Ya. Memang tak ada OKU guna pun ketika itulah, ibarat tak ada. Tapi dia masuk juga. Maknanya salah, berdosa juga. Salah. Kenapa? Itu bukan hak kita. Pernah tak Ustaz dengan isteri terbayang satu hari nanti Ustaz dengan isteri tak ada, apa jadi pada Anas? Allah, Datuk, inilah satu soalan yang memang sentiasa bermain di fikiran kami, yang menyebabkan kita rasa bimbang dalam hati sebenarnya. Betul, kita sebagai manusia biasa, kita pesan kepada anak-anak kan, tetapi realitinya yang akan berlaku nanti waktu kita tak ada, wallahu ta'ala a'lam. Jadi harapan kami dalam doa saban hari, setiap kali selepas salat, kami harap sangat supaya bila kami dah tak ada nanti, Anas ini akan dijaga dengan lebih baik daripada apa yang kami buat. Dan kami yakinkan diri kami, Allah pasti menjaga anak istimewa kami. Allah pasti menjaga anak istimewa kami. Anak istimewa, mereka dilahirkan istimewa. Sebab itu apa saja yang berada di depan mata kita, yang mana setiap apa sekalipun berada di depan atas muka bumi ini, semuanya kejadian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menghormati mereka kerana mereka ialah orang yang istimewa dan tempat mereka adalah di syurga. Jangan kita kongsi, kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa.